Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam subjek sejarah tahun 4. Okey, pada hari ini Mukadimah akan mengajar topik unit 8, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa yang murid akan pelajari dan apa yang murid akan dapat adalah murid dapat menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Murid dapat menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Murid dapat mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, teruskan. Okey, kat sini ada struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibagi kepada dua golongan. Okey, dua golongan. Okey. Apa dua golongan tu? Pertama, golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Okay, apa dia golongan pemerintah dan golongan yang diperintah ni? Okey, mari kita tengok. Okey, setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey, cuba tengok kat bawah ni ada segitiga piramid kan? Okey, tengok paling atas sekali adalah sultan dan pembesar. Okey. Okey, dua kumpulan ini berada dalam golongan pemerintah. Okey, golongan pemerintah. Dan dua lapisan di bawah ini adalah rakyat dan hamba. Okey, so daripada piramid ni, okey, kita tengok sultan yang pertama. Okey, di bawah sultan kita ada pembesar. Okey, di bawah pembesar kita ada rakyat. Seterusnya di bawah rakyat ada golongan hamba. Okey. Golongan pemerintah ni orang yang memberikan arahan. Dan golongan diperintah ni adalah golongan yang menerima arahan. Okey. Contohnya macam kita sekarang ni, okey. Siapa ketua negara kita? Sultan. Siapa sultan kita? Sultan Abdullah, iaitu yang di-Pertuan Agong. Itu adalah golongan pemerintah. Kita berada di sini. Kita adalah rakyat. Okey. Apa-apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh sultan, okey, kita sebagai rakyat, okey, kena ikut. Arahan apa yang perlu kena ikut? Arahan yang baik-baiklah. Okey, sultan biasanya akan mengeluarkan arahan arahan yang bagus, arahan yang membina lah, arahan yang baik, yang elok untuk masyarakat. Okey, seterusnya yang terakhir adalah hamba. Okey, pada sekarang ni tak adalah, kita tak ada hamba ni. Okey, hanya ada hamba pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya, okey, glosari. Cuba tengok glosari. Okey, sultan juga dikenali sebagai raja. Okey, so raja, okey, Negeri Sembilan ada raja. Okey, siapa raja Negeri Sembilan? Nanti saya nak awak cari. Okey, seterusnya, okey, muka surat sebelah. Okey, fungsi-fungsi peranan, okey, bagi setiap struktur masyarakat. Okey, pertama adalah, okey, sultan. Okey, pertama sultan. Okey, apa peranan sultan ni? Okey, sultan adalah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Dan dia juga, baginda juga merupakan simbol perpaduan rakyat. Okey, ini fungsi peranan seorang sultan. Okey, jika ada apa-apa masalah yang dihadapi, okey, rakyat boleh merujuk kepada sultan. Okey, seterusnya, siapakah pembesar? Okey, ini yang kedua. Pembesar ialah orang yang dilantik oleh sultan. Dia di bawah. Okey, dia di bawah sultan. Pembesar ni, dia membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Dia melicinkan pentadbiran negeri. Contohnya, pembesar
Pembesar membantu menguruskan hal-hal berkaitan dengan keselamatan negeri, seperti apa, perairan, lagi kalau ada masalah kesihatan, pembesar ni juga aktiviti perdagangan pun dibantu oleh sultan, pembesar. Okay. Seterusnya rakyat. Okay, yang ketiga adalah rakyat. Okay, rakyat penduduk Melaka, dia merupakan pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Okay, seterusnya adalah hamba. Okay, apa dia hamba? Orang suruhan sultan dan pembesar. Okay, tengok dia orang suruhan pembesar dan dia juga orang suruhan sultan. Okey, bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maksud dia kat sini, okey, contohnya kalau pembesar tu ada banyak hamba, kiranya lagi tinggi dia punya status kedudukan. Kiranya lambang dia lagi kaya. Macam itulah maksud dia. Okey. Seterusnya, golongan pemerintah dan golongan diperintah memberikan sumbangan bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Ya, hasil gabungan kepada keempat-empat struktur masyarakat ini membentuk satu pentadbiran yang sangat-sangat yang sangat bagus apabila keempat-empat ini bekerjasama. Apa maksudnya? Bila rakyat mendengar cakap pemerintah, lepas tu bila pemerintah menjadi seorang yang adil dan saksama, bila keempat-empat memberi kerjasama, ini secara tidak langsung akan menyebabkan pemerintahan menjadi lancar, berjalan dengan lancar dan menyebabkan Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan menjadi pusat perdagangan yang utama. Nampak tak? Bila keempat struktur masyarakat ini bergabung, menyebabkan zaman Kesultanan Melayu Melaka ini menjadi sangat lancar. Bukan lancar lah, maksudnya empayar menjadi sangat kuat. Kiranya negeri-negeri di luar memandang tinggi kepada pemerintahan pada zaman tersebut. Dia nampak, wow, pembesar dia sangat bagus dan hebat. Pandai menyusun atur strategi-strategi pentadbiran. So bila orang nampak strategi pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini dalam keadaan sistematik, so secara tidak langsung menyebabkan empayar dia menjadi kuat dan menjadi pusat perdagangan utama. Okey, seterusnya, kenali tokoh terbilang. Tokoh terbilang ini sangat-sangat penting. Okey. Okey, seterusnya tokoh terbilang. Okey, tokoh terbilang ini sangat-sangat penting kerana apa? Tokoh terbilang ini membantu perjalanan pucuk pimpinan pada masa tersebut. Okey, tengok apa maksud tokoh terbilang ni? Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Biasanya tokoh ini selalunya dia memberi banyak sumbangan, bantuan. Sebab itulah dia dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okay, cuba kita tengok kat sini, siapakah ciri-ciri tokoh terbilang tu? Okey, pertama, gigih. Okey, siapa yang gigih? Okey, para mesuara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, pusat perdagangan. Okey. So, kalau senang nak ingat, Mukadimah nak awak cuba buat short form ataupun peta minda akronim. Okey, contohnya, para, pa. Pa. Apa sumbangan dia? Dia pusat perdagangan. Dia pa. Dia pun pipa. Papidi. So Papidi ni maksudnya para mesuara perdagangan. Itu senang. Kalau senang nak ingat kan.
Okey, mempertahankan kedudukan negara. Okey, mempertahankan kedudukan negara. Siapa dia? Tun Perak. Mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak, P, TP, lepas tu tarikkan dia kedudukan negara, K, N. Okey, senang nak ingat. Okey, seterusnya berkorban untuk negara iaitu Hang Tuah, mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. So, Hang Tuah, H, T, okey, I. So senanglah ingat. Apa yang dibuat oleh mereka? Apa sumbangan dia orang? Ni dah dia. Parameswara. Okey, kita tambahlah R. Takut nanti tak ingatkan. Okey. PD. Perdagangan. Parameswara. Dia memajukan pusat perdagangan. Tun Perak. Kedudukan negara. Mempertahankan negara daripada ancaman luar. Hang Tuah, okey, dia mempertahankan perairan Melaka daripada diserang musuh. Okey. Seterusnya kita tengok lagi, okey, selain daripada Parameswara, Tun Perak dan Hang Tuah, ada lagi tokoh-tokoh terbilang yang kita perlu ketahui. Okey, antaranya adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Rayat Shah. Okey, tambah lagi 3 lah. Kiranya ada 6. Okey, cuba kita tengok sumbangan dia kat sini. Parameswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka, memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Tadi macam tadi kan. Okey, Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka, melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Sistem perundangan ni macam sistem kehakiman lah, macam mahkamah. Bila ada orang yang bersalah, bila ada kes kecurian, so sistem perundangan ni akan menyelesaikan. So Sultan Muzaffar Shah ni lah yang mewujudkan sistem perundangan. Okey, seterusnya Sultan Mansur Shah, dia meluaskan Empayar Melaka. Meluaskan empayar ni maksudnya mengembangkan. Mengembangkan maksudnya orang semua kenal Melaka ni. Terkenal lah kiranya Melaka ni jadi terkenal lah. Itu maksud dia. Menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Nampak? Setiap sultan ni lain-lain dia punya lain-lain sumbangan yang diberikan. Contohnya Sultan Muzaffar Shah, dia sistem perundangan. Kalau Sultan Mansur Shah, penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Seterusnya Sultan Alauddin Rayat Shah mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri, menjaga kebajikan rakyat. Ni macam polis lah, tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Bukan polis. Askar. Askar menjaga kebajikan rakyat. Okey. Seterusnya Sultan Alauddin Rayat Shah ni macam askar. Okey, bendara Tun Perak tadi kita dah tengok tadi. Tun Perak dia menguruskan pentadbiran secara sistematik kedudukan negara lah. Menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Seterusnya Laksamana Hang Tuah memastikan pengairan Melaka. Sama kan? Menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan yang ditunjukkan oleh setiap tokoh ini telah menyebabkan Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. Okey. Seterusnya peranan tokoh terbilang. Okey, peranan tokoh terbilang. Okey, pertama, okey, sekarang ni apa peranan sultan? Okey. Okey, peranan sultan dekat sini adalah tengok kat sini, tengok dekat dialog ni. Okay, tengok ada dialog antara dialog pidato, okay, mengenai sultan. Okay, fungsi dia adalah
Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam suatu masyarakat. Sultan menjadi, okey, yang pertama, Sultan adalah lambang perpaduan. Okey. Lambang perpaduan. Seterusnya, baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Okey, ini nombor 2. Tugas Sultan. Okey, seterusnya, selain itu hubungan diplomatik dengan kerajaan lain ditentukan oleh Sultan. Okey, hubungan diplomatik. Okey, ini fungsi dia. Ada 3. Nombor 3. Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati. Ini nombor 3. Seterusnya, nombor 4. Okey, nombor 3. Seterusnya nombor 4. Dia kata, saya setuju dengan pendapat pidato itu tadi. Selain itu, Sultan juga mengetuai angkatan, ni fungsi dia, mengetuai angkatan tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Okey, ni nombor 4. Okey, benar. Sultan juga merupakan ketua agama. Ni nombor 5. Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Ni nombor 5. Macam sekarang pun Sultan kita adalah Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Bukan itu saja, Sultan juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Nombor 6. Nombor 7. Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Okey, so ada 7. Okey, so ada 7 fungsi peranan Sultan. Okey, yang kita boleh tahu kat sini. Okey, yang pertama, melantik Sultan menjadi lambang perpaduan. Okey, baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Seterusnya, hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Maksudnya dia menjalinkan hubungan dengan negeri kerajaan di luar sana. Sebab itulah Melaka, dia kata kat sini, Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain sebab dia mengamalkan hubungan diplomatik. So, nombor 4, mengetuai angkatan tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Dan nombor 5, Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Nombor 6, memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Dan akhir sekali, menggalakkan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Okey, ini peranan untuk Sultan. Okey, seterusnya peranan bendahara. Peranan bendahara. Apa fungsi bendahara ni? Okey, so mari kat sini. Okey, kat sini dialog dia. Okey, perbualan antara 6 orang murid. Okey, tengok sini. Kawan-kawan, mari kita bincangkan peranan bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Lelaki pertama ni kata bendahara menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Seterusnya kedua, beliau juga menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kehebatan bendahara bukan setakat menjadi ketua pembesar, tetapi beliau juga layak bergelar tokoh terbilang. Beliau ialah pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Nampak tak? Pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Okey, ni nombor 1. Ni nombor 2. Okey, ni nombor 3. Okey, seterusnya yang keempat. Amoy kata, saya setuju. Malah bendahara juga menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan mengetuai angkatan perang. Okey, ni nombor 4. Okey, seterusnya yang terakhir, Meme kata, ada satu lagi peranan penting bendahara. Semasa Sultan gering atau ke luar negara, bendahara dilantik menjadi pemangku Sultan. Nampak tak?
So ada 5 peranan bendahara. Dia menjadi pemangku sultan apabila sultan gering atau ke luar negara. Okey, itu adalah tugas peranan bendahara. Okey. Terusnya laksamana. Okey, laksamana. Okey, apa fungsi laksamana ni? Okey, mari kita tengok. Okey, murid-murid, mari kita bincangkan tentang peranan laksamana. Okey, Saleh, bolehkah kongsi pengetahuan kamu? Okey, so Saleh kata kat sini, okey, laksamana tugas dia adalah mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Okey, ni tugas laksamana. Okey, seterusnya ada je Fatimah tambah. Cikgu, saya nak menambah maklumat. Okey, laksamana juga mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Kalau ada apa-apa saja urusan, okey, laksamana ni akan mengetuai perutusan tersebut. Seterusnya yang ketiga, menjadi duta bagi Melaka. Apa ini duta? Duta ni macam kiranya duta ni macam macam simbolik lah. Kalau contohnya Laksamana Ali. So Laksamana Ali ni duta untuk pergi ke India. Macam tu. Dia yang pergi ke India. Tu maksudnya duta. Dia mewakili Melaka. Macam tu. Tu duta. Sebab tu lah dia kata mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Sebab duta ni akan pergi. Okey, seterusnya keempat, seorang yang berani. Okey, kerana beliau merupakan pengawal peribadi sultan. Okey, ini nombor 4. Okey, merupakan pengawal peribadi sultan. Dan yang terakhir adalah, okey, dia menjaga keamanan dan perairan Melaka serta keselamatan para pedagang. Dia boleh dia menjadi angkatan tentera laut lah kiranya. Sebab yang pertama ni dia mengetuai angkatan laut Melaka. Sekiranya macam tentera laut lah. Okey, yang terakhir menjaga keamanan perairan. Okey, so ada 5 peranan laksamana. Okey, ada 5 peranan laksamana. Okey, so ada 5. Okey, 5 peranan laksamana. Okey. Okey, okey, so untuk hari ni, okey, kita dah habis untuk tajuk struktur masyarakat. Okey. Okey, kita dah tahu yang struktur masyarakat dibahagikan kepada 2, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, golongan perintah ni yang atas. Okey, 2 yang atas iaitu sultan dengan pembesar. Dan diperintah itu adalah golongan yang di bawah, orang yang menerima arahan iaitu rakyat. Okey, rakyat dengan hamba. Okey, rakyat dengan hamba. So, kenali tokoh terbilang. Okey, so tadi kita dah kenal tokoh-tokoh terbilang kita. Siapa? Hang Tuah, Parameswara, apa lagi? Tun Perak, lepas tu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah. Okey. So, tokoh-tokoh terbilang ini merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Kenapa orang menyanjungi tokoh ini? Sebab beliau memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, seterusnya peranan tokoh. Apa peranan tokoh? Apa peranan sultan, bendahara, laksamana? Sultan, bendahara dan laksamana. Okey. So untuk topik modul 8 ini, unit 8 ini, okey, kita dah cover
struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, mengenali tokoh terbilang dan apa peranan tokoh terbilang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.